قد هاجر طه لطيبة فسان رباها من مكة قد هاجر طه لطيبة فسان رباها من مكة قد هاجر طه لطيبة فسان رباها من مكة قد هاجر طه لطيبة فزان رباها والكون لألأ في الذكرى يجلو الظلام بنعمة الله الكبرى لا يسامى والكون لألأ في الذكرى يجلو الظلام بنعمة الله الكبرى لا يسامى أنصاره نالوا المنى بقدومه زال العنا 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 أنصاره نالوا المنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du, muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingatkan diri dan para muslimin dan muslimat untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membuat amalan yang salih, maka hendaklah kita buatnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mahu ingatkan para muslimin dan muslimat untuk menjemput para sahabat, para kawan, ahli keluarga, kerabat untuk mereka masuk dan mendengar ilmu agama supaya mereka dapat bermanfaat. Muslimin dan muslimat pada zaman sekarang, seperti mana kita melihat, subhanallahil azim, keadaan di dalam negara kita dan bagaimana COVID ini tersebar, dan hampir setiap hari sampai kepada kita khabar kewafatan seorang kenalan kita atau kerabat kepada kenalan kita. Maka ibrah-ibrah sudah banyak di sekitar kita, tetapi sedikit yang mengambil iktibar. Ibrah sudah banyak, pelajaran sudah banyak, tapi sedikit yang ambil iktibar daripada perkara ini. Masih lagi ramai orang walaupun dalam keadaan ini mereka menghabiskan masa dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak memanfaatkan mereka untuk akhirat. Maka muslimin dan muslimat, orang yang cerdik, dia fikir, dia muhasabah dirinya dan dia buat persediaan untuk akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdik adalah yang membuat muhasabah bagi dirinya dan buat persediaan bagi apa yang setelah kematian. Maka hendaklah kita menjemput sahabat-sahabat, kerabat, kawan-kawan, jiran untuk mereka masuk dan belajar
masuk dan belajar ilmu agama, kerana ini memanfaatkan seorang untuk akhiratnya. Pada malam ini, yang mana kita masih lagi dalam beberapa hari yang pertama daripada Muharram, daripada tahun hijrah yang baru ini, kita insyaAllah ta'ala akan memperbahaskan tentang Ashura, tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kita kira hari Ashura di antara hari-hari yang ada barakah padanya, yang ada banyak perkara dalam sejarah telah berlaku padanya. Maka kita insyaAllah ta'ala akan memperbahaskan tentang Ashura. Ashura adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dan hari itu, ya, hari ke-10 daripada bulan Muharram, sunnah untuk seorang mempuasanya. Sunnah untuk dipuasakan. Bukan wajib, tetapi ia adalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Inna hadzal yawma yawmu Ashura wa lam yaktubillahu alaikum siyamah faman syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyuftir." Mafhum daripadanya, hari ini, hari Ashura, ia bukan wajib untuk dipuasakan. Allah Ta'ala tidak mewajibkan atas kalian untuk puasanya. Maka sesiapa yang mahu puasanya, hendaklah dia puasa. Dan sesiapa yang tak mahu puasanya, boleh dia tidak puasa. Maka difahami daripada hadis ini yang sahih, bahawasanya puasa hari Ashura itu bukan fardu, bukan wajib, tetapi ia adalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dia sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah seperti mana warid dalam sahih Muslim daripada jalan Ibn Abbas. Maka dia dapat bahawasanya golongan Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura. Dan golongan Yahudi ini mereka telah kata bahawasanya mereka puasa kerana pada hari Ashura Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Maka mereka puasa hari itu untuk mengagungkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nahnu awla bi Musa minkum." Yani kita aula dengan Musa daripada kamu, daripada golongan Yahudi. Kerana Musa alaihi salam dia Muslim. Dia bukan beragama Yahudi, bahkan agamanya adalah agama Islam. Kerana agama semua para anbiya alaihimus salatu wassalam, daripada Adam sampai Muhammad salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in, semua mereka beragama Islam. Tidak ada seorang Nabi yang telah membawa agama selain agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah puasa Ashura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Yani jika saya kekal hidup sampai tahun depan, saya akan puasa yang ke-9 juga. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat sebelum itu. Maka mempuasa hari yang ke-9 daripada Muharram dan hari ke-10 daripada Muharram, kedua-duanya warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita beramal dengan itu dan kita puasa pada 2 hari ini. Dan para fuqaha mereka telah sebut juga bahawasanya jika orang mahu puasa yang ke-11 juga boleh puasa yang ke-11. Yang ke-11 mahu puasanya juga ada fuqaha, para fuqaha mereka sebut tentang puasa hari yang ke-11 boleh puasanya. Tapi yang warid dalam hadis adalah
tentang yang ke-9 dan yang ke-10. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada hari Ashura telah berlaku banyak perkara dalam sejarah. Apa yang telah berlaku atau di antara apa yang telah berlaku pada hari Ashura, di antaranya adalah pada hari Ashura diterima taubat Adam alaihi salam. Adam alaihi salam yang dia manusia yang pertama dan Nabi dan Rasul yang pertama. Adam alaihi salam seperti mana kita tahu daripada kisahnya yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Adam alaihi salam dia telah makan daripada pohon yang Allah Ta'ala telah melarang dia makan daripadanya. Maka apa yang berlaku daripadanya, kata ulama ini dosa yang kecil yang tidak menunjukkan kehinaan atau kerendahan sepelakunya. Dan dia telah bertaubat dan Allah Ta'ala telah menerima taubatnya seperti mana kita tahu daripada Al-Quran. Kita tahu daripada ayatul Quran bahawasanya taubatnya telah diterima. Maka taubat Adam alaihi salam telah diterima pada hari Ashura. Dan pada hari Ashura juga, pada hari Ashura Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nuh alaihi salam dan yang ada dengannya atas kapal bahtera. Maka mereka telah selamat dengan kapal bahtera itu pada hari Ashura. Nuh alaihi salam telah membuat dakwah kepada kaumnya, tapi sedikit yang telah beriman dengannya. Dan Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala telah menyuruh dia untuk membina kapal bahtera, maka dia telah membuat itu. Dan Nuh alaihi salam telah mengambil bersamanya para mukminin dan mukminat atas kapal itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh bumi untuk mengeluarkan airnya dan telah menyuruh langit untuk menurunkan airnya. Maka bertemu air bumi dengan air langit dan berlaku tufan yang besar. Maka semua manusia yang tidak naik atas kapal bersama Nuh, mereka telah mati. Maka yang selamat daripada tufan adalah Nuh dan para mukminin yang telah naik bersamanya atas kapal itu. Dan Allah Ta'ala telah menyelamatkan kapalnya dan dia telah turun daripada kapal itu pada hari Ashura. Dan pada hari Ashura juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala telah menyelamatkan Sayyidina Ibrahim alaihi salam daripada raja yang kafir yang namanya An-Numrud. Ibrahim alaihi salam, raja yang kafir yang namanya An-Numrud, dia telah membuat satu api yang besar dan dia telah menyuruh kaumnya untuk melemparkan Ibrahim alaihi salam dalam api itu. Tetapi apabila mereka buat itu, api itu telah jadi sejuk dan ia telah jadi aman atas Ibrahim alaihi salam. Ia tidak membakarnya, tidak membakar bajunya, hanya yang terbakar adalah tali yang mereka telah ikatnya dengannya. Maka itu juga berlaku pada hari Ashura. Juga pada hari Ashura Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan Yusuf alaihi salam kepada Sayyidina Yaqub alaihi salam. Itu juga berlaku pada hari Ashura.
Yusuf alaihi salam yang dia nabi yang mulia, yang dia tidak pernah niat atau berazam untuk melakukan zina dengan isteri Al-Aziz, seperti mana setengah orang mereka kata ini tidak layak bagi para anbiya. Maka Yusuf alaihi salam yang dia nabi yang mulia, Allah Ta'ala telah mengembalikan dia kepada Ya'qub alaihi salam pada hari Ashura. Dan pada hari Ashura Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Musa alaihi salam daripada Fir'aun. Pada hari itu berlaku apa yang warid dalam Al-Quran, apabila Musa alaihi salam telah memukul air dengan tongkatnya, maka air itu berdiri seperti gunung-gunung, dan Musa alaihi salam dan para mukminin telah berlalu di antara gunung-gunung air, dan mereka telah selamat daripada Fir'aun. Tapi Fir'aun dia apabila cuba ikut mereka, dia masuk di antara gunung-gunung air, maka gunung-gunung air itu jatuh atas dia dan tenteranya, dan mereka telah mati, dan Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa alaihi salam dan tenteranya. Dan ini telah berlaku juga pada hari Ashura. Dan pada hari Ashura Allah Ta'ala telah mengeluarkan Yunus alaihi salam daripada perut ikan paus. Maka pada hari Ashura juga ini telah berlaku. Yunus alaihi salam yang dia adalah seorang nabi yang mulia. Dan pada hari Ashura Allah Ta'ala telah memberi al-mulk, telah memberi kerajaan dan harta kepada Sulaiman alaihi salam. Yang mana Sulaiman alaihi salam, Nabiullah Sulaiman, Allah Ta'ala telah memberi kepadanya banyak nikmat. Tetapi Sulaiman alaihi salam, dia adalah nabi yang berzuhud di dunia ini. Dia telah menggunakan harta itu dan kerajaan itu dalam menyebarkan dakwah Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Allah Ta'ala telah memberi kepadanya harta yang banyak, kerajaan yang besar, dan juga angin membawanya dengan tenteranya mana dia mahu sampai. Maka juga di antara apa yang telah berlaku pada Ashura, telah berlaku satu perang yang namanya Ghazwatu Dhatir Riqa'. Ini para sahabat apabila mereka berada dalam perang itu, namanya Ghazwatu Dhatir Riqa'. Pada perang itu mereka telah mengalami kepanasan matahari, dan tanah yang mereka pijak dengan kaki-kaki mereka terlalu panas. Maka mereka mula ikat kain atas kaki-kaki mereka supaya mereka dapat pijak tanah-tanah itu. Maka dinamakan Ghazwatu Dhatir Riqa'. Dan pada hari Ashura telah berlaku satu musibah yang besar dalam sejarah umat kita, yang ia musibah apabila dibunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah Sayyiduna Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an abihi, yang mana pada tahun 61 Hijriyah, Al-Husain radhiyallahu anhu dia ingin untuk mahu menyokong kebenaran
dan dia mahu tolak kezaliman, tetapi ada yang telah membunuh dia radhiyallahu anhu dengan banyak daripada ahli keluarganya. Mereka telah dibunuh pada Ashura, dan kisah ini sangat masyhur bahawasanya dia telah dibunuh pada hari Ashura radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada hari Ashura para ulama telah menyebut, selain kita puasa pada hari Ashura, para ulama telah menyebut bahawasanya juga mustahab bagus untuk seorang meluaskan bagi ahli keluarganya. Dia beli bagi mereka makanan, minuman, luaskan bagi ahli keluarga pada hari Ashura. Kerana warid dalam setengah riwayat, dalam hadis telah diriwayatkan, man wassa'a ala ahlihi yawma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatih. yakni sesiapa yang meluaskan bagi ahli keluarganya, bagi anak-anak dia, bagi isterinya, siapa yang meluaskan bagi ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah Ta'ala akan meluaskan bagi dia pada baki daripada tahun itu. Maka hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dalam Syu'ab Al-Iman, dan ada riwayat-riwayat yang lain baginya. Dan ada ulama yang telah mensyarahkan tentang hadis ini. Ya, memang ada banyak jalan bagi hadis ini. Dari sudut ilmu hadis ia adalah dhaif, periwayatkannya dhaif, lemah, tetapi ulama kata boleh beramal dengan hadis ini, boleh beramal dalam hadis ini, boleh beramal dengannya. Dan di antara yang mereka telah syarahkan tentang hadis ini adalah Ibnu Abidin dalam hasyiatnya, dan juga Al-Syeikh Mansur Al-Ujaili Al-Azhari yang terkenal dengan Al-Jamal dalam hasyiatnya atas syarah Minhaj At-Talibin. Maka dia kata, wa yustahabbu fihi at-tawsi'atu 'ala al-'iyali wal aqarib, yani mustahab pada hari Ashura untuk meluaskan bagi mereka yang seorang menafkahkan mereka dan bagi kerabat. Maka kita bagi kepada mereka makanan, minuman, dan juga bagi kerabat. Dan hendaklah dia juga bersedekah, buat sedekah kepada para fakir dan miskin, sekadar yang dia mampu, hendaklah seorang buat itu. Maka kata beliau, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيُوَسِّعْ خُلُقَهُ وَيَكُفَّ عَنْ ظُلْمِهِ. Yani jika seorang dia orang fakir, dia tak dapat nak meluaskan pada hari Ashura, maka hendaklah dia meluaskan dengan akhlaknya. Yani hendaklah dia melayan yang di sekitarnya dengan akhlak yang baik. Hendaklah dia layan mereka dengan cara yang baik, dengan husnul khuluq, dan hendaklah dia jangan menzalimi yang sekitarnya. Masya Allah Al-Azim, betapa pentingnya kita beramal dengan akhlak yang baik pada zaman sekarang, yang mana ramai orang pada zaman ini mereka rasa stres, rasa sedih. Maka ada yang buat perbuatan atau cakap-cakapan yang menyakiti hati orang, yang menjadikan orang lain sedih, kerana dia sendiri stres, kerana dia sendiri rasa dirinya terganggu. Tapi hendaklah seorang yang dalam keadaan ini dia ingat untuk dia bersabar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia melayan yang sekitarnya dengan akhlak yang baik. Itu yang memanfaatkan dia, bukan kalau dia melayan mereka dengan akhlak buruk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan bagi kita mempuasa pada hari yang ke-9 dan pada hari yang ke-10 dan pada hari yang ke-11 daripada bulan Muharram pada tahun ini. Dan jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk malam ini insya-Allah taala, selain kita baca tentang atau selain kita syarah tentang Ashura, kita mahu syarah juga tentang Al-Aqidah An-Nasafiyah. Kita telah mula dengan Al-Aqidah An-Nasafiyah, kita telah mula syarah dalam siri kita yang kita namakan Majalis Al-Huda, dan majlis ini adalah majlis yang terakhir yang kita mahu memberi padanya ijazah insya-Allah taala, yang mana kitab ini alhamdulillah kita meriwayatkannya dengan isnad yang bersambung kepada Al-Imam An-Nasafi, kepada pengarang kitab. Maka pada malam ini insya-Allah taala kita memberi ijazah kepada siapa yang telah ikut pengajian-pengajian kita. Okey. Kata Al-Imam An-Nasafi, yang ada kitab, yang ada salinan, boleh buka. Ini adalah kelas yang akhir bagi kitab ini. Kata Imam An-Nasafi, وَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَدَابَّةِ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَنُزُولِ عِيسَى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. Yani wajib beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan daripada tanda-tanda kiamat, asyrat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Maka tanda-tanda kiamat ia terbahagi kepada dua. Ada yang kecil dan ada yang besar. Maka tanda-tanda yang besar itu adalah 10, ataupun tanda-tanda yang kecil itu adalah banyak. Tanda-tanda yang kecil kebanyakannya sudah zahir. Adapun tanda-tanda yang besar belum zahir daripadanya apa-apa. Yang 10 itu belum zahir daripadanya apa-apa. Kerana tidak mula zahir tanda-tanda yang besar melainkan setelah habis zahir semua yang kecil, dan yang kecil itu ada daripadanya yang belum zahir lagi. Contohnya di antara yang kecil apa yang warid dalam hadis yang diriwayatkan oleh ramai ulama dalam kitab-kitab hadis tentang zahirnya Al-Mahdi. Maka Al-Mahdi yang namanya adalah seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni namanya Muhammad ibn Abdullah, dan dia daripada juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum zahir lagi. Dan kata ulama ini daripada tanda-tanda yang kecil. Maka belum zahir lagi Al-Mahdi. Dan bila dia akan zahir, Allahu a'lam. Allahu a'lam bila dia akan zahir. Maka sedangkan belum habis tanda-tanda yang kecil, maka tidak mula tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar itu 10. Di antara tanda-tanda yang besar, kata Al-Imam An-Nasafi, khurujud Dajjal, keluarnya Ad-Dajjal, itu Al-A'war Ad-Dajjal. Al-A'war Ad-Dajjal. Al-A'war Ad-Dajjal ini yang dia buta, dia seorang lelaki buta sebelah mata, dan dia ini daripada Bani Israel, dan para malaikat telah mempenjarakan dia dalam satu pulau. Warid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya bahawasanya seorang daripada para sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari, pada suatu hari dia telah sesat dengan kapalnya. Dia telah sesat dengan kapalnya dalam laut, dan kapalnya telah sampai kepada satu pulau, dan dia telah berjumpa dengan Al-A'war Ad-Dajjal itu. Dan Al-A'war Ad-Dajjal itu dia telah tanya kepadanya soalan-soalan, dan di antara apa yang dia telah tanya kepadanya, adakah sudah zahir
nabi daripada orang Arab. Dan apa yang berlaku dengan Tamim, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Maka apabila Tamim dia balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada Tamim bahawasanya ini adalah Al-A'warud Dajjal. Ini adalah Al-A'warud Dajjal. Subhanallahil azim. Okey, maka keluarnya Al-A'warud Dajjal ini dan dia seorang yang kafir dan dia akan jadi fitnah kepada ramai orang. Maka Al-A'warud Dajjal ini halnya ajib dan akan berlaku perkara-perkara yang ajib apabila dia zahir dan dia orang kafir. Maka apabila dia zahir itu adalah atau kemunculan dia itu adalah daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Okey. Dan wajib juga beriman dengan keluarnya dabbatul ard. Dabbatul ard, kata Imam An-Nasafi, wa dabbatil ard, itu adalah satu binatang yang keluar daripada bumi, satu binatang yang keluar daripada bumi, dan ia akan meletakkan tanda atas dahi setiap orang. Dia akan meletakkan tanda bagi seorang yang muslim bahawasanya dia muslim, dan letakkan tanda bagi seorang yang kafir bahawasanya dia adalah kafir. Dan ini warid tentangnya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Naml, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Sadaqallahul Azim. Maka tentang ad-dabba itu, tentang binatang yang akan keluar daripada bumi dan ia akan bercakap dengan manusia, maka ini warid tentangnya dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat An-Naml ayat nombor 82. Maka kita beriman dengan itu. Beriman dengan itu, ia warid di dalam Al-Quran. Okey. Juga maka ini keluarnya ini, binatang ini keluarnya ia daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Okey. Juga di antara tanda-tanda itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang mereka adalah dua kaum yang kufar. Dan Ya'juj dan Ma'juj pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada mereka dakwah. Dan mereka menukilkan kepada generasi-generasi mereka mengkhabarkan, pernah datang kepada kita seorang Arab dan dia kata sekian-sekian, mereka sebut, mereka khabarkan kepada generasi-generasi mereka, tapi mereka tidak beriman. Mereka adalah orang-orang kafir dan mereka telah tersekat di belakang satu sad. Di belakang mereka telah disekat di belakang satu dinding yang besar, yang tinggi, yang dibina oleh Dzulqarnain, dan kisah mereka sangat terkenal ya, kerana ia disebut juga dalam Al-Quran. Tapi kita beriman bahawasanya pada suatu hari mereka akan keluar daripada tempat itu. Keluarnya mereka daripada tempat itu ia adalah daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Okey, siapa yang mahu tahu lebih lanjut tentang tanda-tanda kiamat dan lagi detail, maka boleh dia tengok, ada satu episod yang dalam page ini yang kita telah ceritakan dalamnya tentang tanda-tanda kiamat. Bahkan kita buat 2 episod untuk kita ceritakan tentang ini. Tetapi sekarang kita sebut dengan cara yang ringkas. Okey, tentang Ya'juj dan Ma'juj, warid dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min
كل حدب ينسلون. Maka ayat ini daripada surat Al-Anbiya nombor 96, ia adalah juga bukti tentang apa yang kita telah sebut, bahawasanya pada suatu hari mereka akan keluar. Okey. Juga di antara tanda-tanda kiamat yang besar adalah turunnya Isa alaihi salam daripada langit, seperti mana warid dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahbitanna fikum Isa ibn Maryam hakaman muqsitan adla ولا يأتين ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis, difahami daripadanya bahawasanya Isa alaihi salam akan turun daripada langit. Kita orang-orang Islam mempercayai apa yang warid dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yani golongan Yahudi, mereka tidak membunuh Isa alaihi salam, tidak mensalibkan dia, tapi mereka telah membunuh yang rupa parasnya telah jadi seperti rupa paras Isa alaihi salam. Adapun Isa alaihi salam, dia telah diangkat ke langit dan dia masih lagi sampai sekarang hidup di langit yang kedua, dan sekarang dia ikut hukum hakam yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti apabila dia turun, dia melaksanakan hukum hakam yang ia pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabiullah Isa alaihi salam, dia akan turun, dan turunnya itu dia akan turun di Asyam. Dia akan turun di negara Asyam. Dia akan turun indal manaratil bayda, seperti mana warid dalam hadis. Tempat yang dia turun ada padanya satu minarat yang cahayanya putih. Maka dia akan turun di Asyam. Okey. Juga di antara tanda-tanda kiamat adalah tulu'u syamsi min maghribiha, yani terbitnya matahari daripada barat. Pada suatu hari akan terbit matahari daripada barat, dan ini di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Dan apabila terbitnya matahari daripada barat, maka akan ditutup pintu taubat. Pintu taubat akan ditutup. Yang ia pintu di langit yang pertama akan ditutup. Pintu itu ia adalah sebelah ia satu pintu yang mana apabila ia tutup, maka tidak akan diterima taubat setelah itu. Okey. Maka ini di antara tanda-tanda kiamat yang dalam matan sini, dalam matan Al-Aqidah Nasafiyah telah disebut oleh Al-Imam An-Nasafi. Kita tak akan tambah syarahan lebih daripada ini, kerana ini hanya ini yang disebut dalam matan. Yang mahu lagi banyak syarahan tentang ini, boleh dia rujuk kepada 2 episod yang kita buat tentang tanda-tanda kiamat. Okey. Kata Imam An-Nasafi, wal mujtahidu qad yukhti'u wa qad yusib. Orang yang mujtahid, orang yang alim seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang yang dah sampai ke tahap mujtahid. Dan mujtahid ini bukan seorang ustaz yang biasa-biasa je. Dia telah sampai ke martabat yang tinggi-tinggi dalam ilmu. Ada syarat-syaratnya. Dia dah mampu untuk dia mengeluarkan hukum hakam daripada nas-nas Quran dan hadis. Maka dia telah sampai ke martabat yang tinggi. Ini dinamakan al-mujtahid. Ada syarat-syaratnya. Maka bukan setiap orang Muslim dia mujtahid. Tapi yang mujtahidun itu sedikit di antara orang-orang Islam. Sedikit di antara orang-orang Islam. Mujtahid itu maknanya seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal,
Dan bukan setiap orang boleh buat ijtihad. Kita ini bukan orang-orang mujtahid, kita muqallidun, kita ikut kepada orang-orang mujtahid. Maka orang yang mujtahid ini warid tentangnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Difahami daripadanya bahawasanya seorang yang mujtahid, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-hakim. Al-hakim yakni pemerintah tapi yang mujtahid, bukan mana-mana pemerintah. Pemerintah yang mujtahid itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab contohnya radhiyallahu anhu. Maka jika seorang mujtahid dia buat ijtihad, maka jika dia betul dalam hukum yang dia bagi, maka ada baginya 2 pahala. Pahala kerana dia buat ijtihad dengan cara yang betul, dan pahala kerana dia telah sampai kepada jawapan yang betul. Wa idza akhta'a, yani, dan jika dia tersalah, jika dia salah, maka dia buat ijtihad tapi apa yang dia buat ijtihad tapi dia salah, maka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falahu ajrun wahid, yakni ada baginya 1 pahala kerana dia telah buat ijtihad, kerana dia buat ijtihad. Tapi bagi kita ini orang-orang yang muqallid, apabila Imam Syafi'i buat ijtihad, apabila Imam Abu Hanifah buat ijtihad, kita ini orang-orang muqallid. Jika dia buat ijtihad, dia sebut hukum adalah sekian, tapi pada sebenarnya adalah contoh, kalau Imam Abu Hanifah kata hukum adalah sekian, dan Imam Malik kata selain apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Okey, dua-dua mereka ini orang mujtahid, tapi ijtihad mereka berbeza. Jika apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah itu adalah salah dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik itu betul, maka pengikut-pengikut Abu Hanifah yang mereka muqallidin, yang mereka buat taklid, tak ada dosa ke atas mereka. Kerana kita orang muqallid adalah kita perlu untuk ikut seorang mujtahid yang mu'tabar. Maka jika kita ikut dia, andaikan dalam apa yang dia katakan itu, maka dia salah dalam ijtihadnya, maka kita ini tak ada dosa ke atas kita. Maka hendalah difahami perkara ini yang biasanya kita lagi bahaskan tentangnya dalam ilmu usul al-fiqh. Kita lagi bahaskan dalam ilmu usul fiqh. Tapi apa yang kita sebut ini tentang orang mujtahid. Jangan orang yang dia bukan mujtahid, orang jahil, dia duk cakap tentang hukum hakam agama, bagi fatwa-fatwa, kemudian dia kata dia cakap tanpa ilmu, kemudian dia kata aku ada 1 pahala kerana saya kalau saya salah ada 1 pahala. Bukan. Orang yang bukan mujtahid, jika dia dipersoalkan tentang hukum agama, kemudian dia fatwa tanpa ilmu, tak ada baginya pahala, ada atasnya dosa besar kerana dia fatwa tanpa ilmu. Dia yang fatwa tanpa ilmu ada atasnya dosa besar. Itu tentang mujtahid. Mujtahid ini apabila hukum tidak disebut dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis dengan nas yang jelas, maka dia buat ijtihad. Dia buat ijtihad untuk mahu bagi jawapan tentang hukum satu perkara. Maka jika dia buat ijtihad dan jawapannya adalah betul, maka ada baginya 2 pahala. Maka jika dia salah jika dia salah, maka ada baginya 1 pahala. Ini bagi orang mujtahid. Adapun orang yang bukan mujtahid, jangan dia bagi jawapan tentang hukum hakam agama tanpa ilmu, kemudian dia kata aku ada satu pahala kalau saya salah. Bukan. Tak ada baginya pahala. Ini yang buat fatwa tanpa ilmu, tak ada baginya pahala, bahkan ada atasnya dosa yang besar. Maka hadis ini yang kita baca, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ini khas tentang yang mujtahid, bukan selainnya. Okey. Kata Al-Imam An-Nasafi, wa rusulul bashari
afdalu min rusulil malaikah wa rusulul malaikati afdalu min ammatil bashar wa ammatul bashari afdalu min ammatil malaikah. Apa makna ini? Maknanya dia kata para rasul, para anbiya daripada manusia, mereka lagi afdal daripada para rasul daripada malaikat. Dan para rasul daripada para malaikat, yakni itu mereka yang ketua-ketua bagi malaikat, mereka lagi afdal daripada para awliya, lagi afdal daripada para awliya daripada manusia, yang itu ketua-ketua daripada para malaikat. Kemudian dia kata wa ammatul bashari afdalu min ammati al-malaikati wallahu a'lam. Maksudnya di sini adalah ini ibarat Imam An-Nasafi difahami dengan betul. Mungkin ada setengah orang dia terjemah dengan cara dia terjemahnya dengan cara maka tak bagi makna yang dikehendaki oleh Imam An-Nasafi. Ini ada syarahannya, maka orang yang kurang faham bahasa Arab, kurang pandai dalam bahasa Arab, jangan dia syarah tanpa ilmu. Okey, maka Imam An-Nasafi kata kemudian para awliya daripada umum para awliya daripada manusia lagi afdal daripada umum para malaikat selain daripada ketua-ketua malaikat. Maka tertibnya macam mana? Dari sudut yang lagi afdal, tertibnya macam mana? Dengar tertib ini. Kata ulama, seafdal-afdal ciptaan Allah adalah para anbiya. Para anbiya mereka seafdal-afdal ciptaan Allah. Dan yang paling afdal di kalangan para anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelahnya Musa. Kemudian Isa. Kemudian Nuh. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh. Dan ini yang dinamakan Ulul Azm. Ulul Azm. Okey. Kemudian setelah para anbiya, siapa yang lagi afdal setelah para anbiya? Setelah para anbiya, yang lagi afdal adalah khawasul malaikah. Ketua-ketua daripada para malaikat, yang mereka seperti Jibril, Mikail, Azrail, Israfil, dan Hamalatul Arsh. Hamalatul Arsh yakni yang membawa arsh, para malaikat yang membawa arsh. Kemudian setelah khawasul malaikah, setelah ketua-ketua daripada para malaikat, maka ru'asa'u awliya'il bashar, mereka yang khawas, mereka yang para awliya daripada manusia, yang mereka daripada khawas, yang mereka ketua-ketua di antara para awliya, martabat mereka tinggi, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 dan yang baki daripada 10 yang telah diberi berita gembira mereka akan dimasukkan dalam syurga. Okey, kemudian setelah khawas awliya al-bashar, setelah ini yang para awliya ini yang mereka ada kedudukan yang khas, yang tinggi di kalangan para awliya, maka setelah itu awamu awliya'i al-bashar, setelah itu umum para awliya daripada manusia. Kemudian setelah itu umum para malaikat, yang umum daripada para malaikat. Para malaikat semua mereka daripada para awliya illah, semua mereka daripada para awliya illah. Maka di sini apabila Imam An-Nasafi kata wa ammatul bashari afdalu min ammatil malaika, apa maksudnya? Maksudnya para awliya
umum para awliya daripada manusia, umum para awliya daripada manusia lagi afdal daripada umum para malaikat. Dengan ikut tartib yang kita dah sebut. Okey, hafal apa yang kita dah sebut. Maka saya ulangnya sekali lagi untuk lagi memahaminya. Maka ciptaan Allah yang paling afdal adalah para anbiya. Setelah para anbiya, maka khawasul malaikah, ketua-ketua daripada para malaikat. Setelah itu ru'asa'u awliya'il bashar, khawas awliya'il bashar, yang mereka ada kedudukan yang tinggi di kalangan para awliya daripada para manusia, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan selain daripada 10 yang telah diberi berita gembira akan masuk syurga. Dan setelah mereka itu umum awliya daripada manusia. Kemudian setelah itu umum para malaikat, dan para malaikat semua mereka para awliya, semua mereka para awliya. Okey, maka dengan ini masya-Allah al-azim, alhamdulillah, kita telah khatam syarahan matan al-aqidah an-nasafiyah. Dan saya mengijazahkan bagi orang yang telah ikut saya dalam pengajian Aqidah Nasafiyah daripada awal sampai akhir, saya mengijazahkan kepada dia untuk dengan kitab ini, dengan matan ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati kamu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita husnul khitam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertahankan kita daripada penyakit-penyakit yang teruk, dan semoga Allah Ta'ala menyembuhkan orang-orang Islam yang telah sakit dengan corona. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati para mukminin yang telah meninggal dunia dengan penyakit COVID. Akramakumullah, jazakumullahu khaira, waffaqakumullah, barakallahu fikum. Jangan lupa nanti untuk puasa pada hari Ashura dan pada hari Tasu'a. Akramakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.